Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya Wan Abdul Hadi bin Wan Muhammad Rosdi, nombor metrik 061659, dan sahabat saya Abdul Rahman bin Muhammad Suhimin 059084. InsyaAllah akan membentangkan assignment ayat ahkam ini yang bertajuk At-Talaqu Qabla Al-Masas, iaitu pertalakan sebelum disentuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Jadi maksud ayat ini ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Seterusnya at-tahlilul lafzi, iaitu perincian bagi kalimah-kalimah dalam ayat tersebut. Jadi kalimah yang pertama iaitu nakahtum, diitlaqkan yutlaqun nikah taratan wa yuradu bihil aqdu. Diitlaqkan nikah ini, dan kadang-kadang dipanggil sebagai akad, dan kadang-kadang juga dipanggil sebagai nikah ni dianggap sebagai persetubuhan. Tapi murad dalam kalimah ini ialah akad dengan ittifaq ulama. Kalimah yang kedua iaitu mukminat, menunjukkan dalam kalimah ni menunjukkan bahawa perempuan perlu memilih benih lelaki yang baik dan suci. Dan kalimah yang ketiga iaitu tamassuhunna. Al-muradu bil mas huna al-jima' bi ijma' fuqaha, iaitu murad bagi tamassuhunna ni, sentuh ni, iaitu jima'. Ini adalah ijma' para ulama menentukan memuradkan kalimah tamassuhunna. Dan kalimah yang keempat iaitu famati'uhunna, iaitu memberi i'tuhunna mut'ah, pada lelaki, pada suami memberikan kepada perempuan, kepada para isteri itu mut'ah selepas pada suami itu menceraikan perempuan itu. Dan wasarihuhunna, iaitu ay talaquhunna, iaitu melepaskan, sama maksud dengan mentolakkan. Dan sarahan jamila, iaitu tolak yang baik, tolak yang memberi ihsan kepada wanita. Dan seterusnya kita bagi kepada al-lataif at-tafsir, iaitu perincian tafsir bagi ayat tersebut. Latifah yang pertama iaitu Allah Ta'ala berfirman nakahtumul mu'minat, menunjukkan bahawa orang yang beriman ini, lelaki yang beriman, mestilah memilih perempuan-perempuan yang beriman yang suci daripada segala kekotoran dan segala keaiban lah. Dan latifah yang kedua iaitu Allah Ta'ala berfirman thumma talaqtumuhunna, ta'bir bithamma dunal fa' awil waw. Ini menunjukkan bahawa tolak ini menggalakkan selepas daripada tolak ini digalakkan selepas para suami itu berfikir panjang. Maknanya suami itu perlu berfikir panjang dahulu sebelum mentolakkan seseorang isteri. Dan latifah yang ketiga, perincian yang ketiga iaitu Allah Ta'ala berfirman min qabli an tamassuhunna, iaitu dikunyahkan dengan disentuh, iaitu jima'. Dan latifah yang keempat, ar-rabi'ah, Allah Ta'ala berfirman fama lakum alaihinna min iddah. Pada sandaran iddah ini, lelaki itu diisyaratkan lelaki itu diisyaratkan bahawa mempunyai hak-hak mutalik itu, hak tolak itu. Seterusnya kita pergi kepada wujuhul qiraat, iaitu wajah qiraat bagi ayat ahkam tadi itu. Yang pertama min qabli an tamassuhunna. Seterusnya kita pergi kepada wujuhul i'rab, iaitu wajah-wajah i'rab bagi ayat tersebut.
Yang pertama, kalimah ayat yang pertama iaitu fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha, iaitu ma dalam ayat ini iaitu nafiyah hijaziyah, iaitu kata nafi yang hijazi, ta'mal amal laisa. Dan lakum dalam ayat ini jar wa majrur, khabarnya muqaddam. Dan min dalam ayat ini silah ta'addaban, silah bagi ta'addaban. Dan iddah dalam ayat ini iaitu isim yang bukan muakhar majrur, lafaznya adalah marfu' mahallan. Dan ayat yang kedua iaitu wasarrihuhunna sarahan jamila, iaitu saraha maf'ul mutlaq dan jamila sifat lahu mansub, sifat yang mansub. Seterusnya al-ahkamus syariah, iaitu hukum-hukum syarak yang terdapat dalam ayat tolak tadi. Jadi hukum pertama iaitu hal yaqa'u talaq qabla nikah, adakah terjatuhnya tolak sebelum daripada nikah? Jawapan para ulama, ijma' ulama menjawab bahawa tidak terjatuhnya tolak sebelum daripada nikah. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna." Akan tetapi ulama berkhilaf dalam masalah alaqa talaq, ta'liq talaq, yang mana seperti contoh in tazawwajat fulanah fahiya talikun, sekiranya mukawin dengan fulan maka dia tertolak. Jadi ulama berkhilaf dalam masalah ta'liq ini. Di sini ada dua pendapat, ada dua pendapat, yang mana pendapat yang pertama iaitu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. Mereka mengatakan tidak terjatuhnya tolak dalam masalah ta'liq tolak ini, dan ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Dan mazhab yang kedua iaitu mazhab Abi Hanifah dengan mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahawa terjatuhnya tolak selepas daripada akad nikah, dalam masalah ta'liq ini. Dan ini diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khulasah daripada hukum yang pertama, kesimpulan yang dapat disimpulkan di sini, yang pertamanya talak sesudah nikah disepakati oleh ulama fiqh. Dan yang kedua, talak tunai yang terjadi sebelum nikah dengan ijma' tidak disepakati. Dan yang ketiganya, talak yang ditaklikkan kepada nikah jaiz menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dan tidak diterima oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dan bagi tiap-tiap mazhab ada hujahnya yang tersendiri. Wallahu alam. Seterusnya kita pergi kepada hukum yang kedua. Hukum yang kedua, adakah menyendiri yang betul memerlukan tempoh menunggu dan mas kahwin? Okey, makna zahir dari ayat yang mulia, dari ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sebelum kamu menyentuh mereka, yang telah tertulis tentang jima' ialah sunyi itu, walaupun sah tidak memerlukan apa yang mengharuskan jima', iddah dan mahar. Sebelum bersetubuh dan bersendirian bukanlah bersetubuh, maka iddah atau mahar tidak wajib baginya. Dan mas kahwin itu diwajibkan sepenuhnya dan iddahnya adalah wajib. Seterusnya, hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, apakah hukum seorang wanita yang diceraikan dengan talak raj'i? Apakah ia harus melanjutkan iddahnya kalau ia dirujuk oleh suaminya, kemudian ditalaknya sebelum dicampurinya? Ulama fiqh berikhtilaf menjadi beberapa pendapat mengenai wanita yang diceraikan dengan talak raj'i kalau ia ditalak lagi oleh suaminya setelah ia dirujuk dan sebelum dicampuri. Mazhab Al-Zahiriyah menyatakan bahawa wanita tersebut tidak wajib beriddah baru lagi, sedang iddah yang pertama sudah batal ataupun terhapus dengan talak yang kedua itu, maka atasnya tidak ada kewajipan menyempurnakan iddahnya yang pertama. Pendapat mazhab ini adalah lemah. Yang keduanya, mazhab Asy-Syafi'i mengatakan wanita itu melanjutkan iddah talak yang pertama dan tidak wajib beriddah baru. Yang ketiga, mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa wanita itu wajib beriddah baru. Al-Qurtubi berkata kebanyakan ulama berpendapat sama dengan mazhab ini.
Seterusnya, hukum yang keempat. Hukum yang keempat, adakah mut'ah wajib bagi setiap wanita yang diceraikan? Zahir firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud berilah mereka mut'ah, menunjukkan kepada wajibnya memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri, baik maharnya sudah atau belum ditetapkan baginya. Pendapat yang didasarkan pada zahir firman Allah Subhanahu wa taala tersebut di atas diperkuatkan oleh firman-Nya, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang bermaksud bagi wanita-wanita yang diceraikan berhak atasnya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut mewajibkan untuk diberikan mut'ah kepada setiap wanita yang diceraikan. Tentang kewajipan memberikan mut'ah ini, ulama fiqh berikhtilaf menjadi beberapa pendapat. Yang pertamanya, mut'ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, baik untuknya telah ditetapkan ataupun belum ditetapkan mas kahwinnya, sesuai dengan ayat tersebut. Ini adalah pendapat Al-Hasan Basri. Dan yang keduanya, mut'ah itu wajib diberikan kepada wanita yang diceraikan sebelum dicampuri dan yang untuknya belum ditetapkan baginya mas kahwin. Ini adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Pendapat ini dinyatakan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagi wanita yang diceraikan dan yang sudah ditetapkan mas kahwinnya, mut'ah itu mustahab hukumnya. Dan yang seterusnya, ketiga, mut'ah hukumnya mustahab untuk semua hal dan bukan merupakan hak bagi sesiapa pun dari wanita-wanita yang diceraikan. Yang demikian ini adalah mazhab Imam Malik. Seterusnya kita pergi kepada hikmah pensyariatan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkahwinan adalah untuk kesinambungan kehidupan umat manusia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memperkuat ikatan-ikatan dan sendi-sendi perkahwinan serta mengelilingi kehidupan rumah tangga dengan pagar yang kudus, pagar yang kuat berupa kemuliaan dan penilaian tinggi. Dia membangun kehidupan antara suami isteri atas dasar saling mengerti dan saling membantu serta rasa kasih dan sayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Islam memperbolehkan talak dalam keadaan darurat dan terpaksa. Hal ini untuk melepaskan manusia dari kesengsaraan yang menimpa dengan pasti dan menyelamatkannya dari suatu masalah yang mungkin dapat menidakkan kebahagiaan pada dirinya, bahkan yang mungkin pula akan meragu kehidupannya. Maka talak dalam ajaran Islam adalah satu tindakan yang halal walaupun dibenci di sisi Allah. Sebab talak membawa kehancuran rumah tangga, bercerai-berainya keluarga dan berhamburannya anak-anak. Namun talak dapat menjadi jalan keluar yang harus dijalani bila sangat diperlukan. Dalam hal ini motivasinya harus jelas dan sebab-sebab yang mendorong untuk menjatuhkannya harus bersifat tidak dapat dielakkan, dan bahawa sudah tidak ada jalan lain untuk keluar dari kesengsaraan yang dideritai selain talak. Islam telah memberikan petunjuk mengenai penggunaan cara pengobatan secara bijaksana, bahawa orang tidak boleh menggunakannya kecuali setelah mempelajari dan meneliti serta memikirkan dengan matang masalahnya. Sebab talak tidak disyariatkan Allah melainkan untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bagi manusia, serta untuk menolak kepahitan dan kekerasan hidup. Apabila orang tidak menggunakannya di atas jalan yang aman, maka talak itu akan berubah menjadi taufan yang merosak dan menghancurkan, dan dengan demikian keluarga yang bersangkutan akan terkucil dari keamanan dan ketenangan hidup. Jadi talak menyerupai kesenjata yang bermata dua, yang orang dapat menggunakannya untuk mendatangkan bagi dirinya kesengsaraan dan menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya dari kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum bahawasanya laki-laki yang menceraikan isterinya sebelum ia bersetubuh dengannya, maka tidak ada hak baginya melarang isterinya untuk berkahwin dengan orang lain, sebab tidak ada iddah yang harus dijalani oleh isteri tersebut, kerana iddah itu diwajibkan hanya untuk mengetahui kebersihan rahim dan kehamilannya. Seterusnya, dengan ketetapan tersebut Allah Subhanahu wa taala
memelihara dan menjaga kemuliaan wanita dan menjauhkan daripadanya sewenang-wenangnya dan tirani suami. Dia memelihara bagi masing-masing haknya, tidak menzalimi isteri dan tidak menyia-nyiakan hak suami. Kepada kedua-duanya dia melapangkan jalan untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dan mulia. Wallahu ta'ala alam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.